Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu sa'ba in syi'ta sahlan amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya dapat kita sama-sama pada hari ini. Walaupun ia adalah merupakan rekod video yang saya bagi kepada pelajar sekalian, sebab saya masih lagi ada urusan di ILP Seranda. Jadi untuk hari ini punya kelas saya minta pelajar untuk melihat video yang saya rekodkan, iaitu berkenaan dengan pelaksanaan amali juga. Sebab kalau untuk pelajar juga, nanti bila kamu balik nanti ke ILP, saya akan bagi beberapa kumpulan kepada pelajar sekalian untuk melaksanakan amali-amali yang tertunggak. Jadi antaranya ialah pelajar akan melaksanakan pemasangan relay dan juga sensor. Saya dah tayangkan dan juga saya dah mengajar tentang dua keadaan kita pendawaian menggunakan sensor dan juga relay. Tapi untuk itu adalah basic saja. Nanti bila balik ke ILP nanti saya akan terangkan juga, atau saya akan minta kamu buat pemasangan atau pendawaian sensor dan juga relay mengikut soalan-soalan yang diberilah. Okey, ada 2-3 tugasan lagi yang saya akan laksanakan. Dan dalam masa yang sama juga, pelajar juga akan buat pemasangan MPS. Ini insyaAllah nanti the next video ataupun kelas kita pada masa akan datang, saya akan menerangkan kepada pelajar sekalian tentang macam mana kita nak membuat pemasangan ke atas MPS. Kemudian untuk hari ini saya nak ajar pelajar sekalian untuk melaksanakan pemasangan wiring ke atas PLC. Mungkin masa kamu semester 1 kamu dah mungkin dah didedahkan, tapi itu merupakan PLC Omron. So kalau kamu faham konsep macam mana kita nak melaksanakan pendawaian PLC, insyaAllah apa jua PLC yang diberi pada kamu, apa brand, insyaAllah kamu boleh buat. Tak kiralah Omron ke, Siemens ke, Motorola ke, Mitsubishi ke, Panasonic ke, Nice ke, apa-apa Omron yang diberi pada kamu, kalau kamu faham konsepnya, kamu boleh buat, kamu boleh laksanakan. Okey, baik. Tadi saya sharekan sedikit dulu saya punya slide. Okey, baik, ini adalah slide saya, iaitu tajuk dia LA yang ketiga, iaitu Perform Industrial Automation System Calibration Activity. So apa yang kita buat untuk tajuk ini, iaitu pelajar dikendaki untuk melaksanakan pendawaian ke atas PLC dan seterusnya akan membuat pemasangan ke atas MPS, dan kita akan uji pemasangan yang kita dah buat tadi tu sama ada betul atau tidak. Jadi semasa kamu melaksanakan pengujian, ada beberapa komponen-komponen yang perlu kamu buat kalibrasi lah. Iaitu yang utama sekali belting pada conveyor dan juga sensor-sensor yang diletakkan bersama-sama dengan conveyor. Jadi nanti kita akan masukkan atur cara pada PLC yang kamu dah pasang, yang kamu dah wiring nanti, kita akan masukkan kepada PLC lah. Kita akan masukkan kepada PLC dan pelajar akan membuat pengujian lah untuk menentukan sama ada kita punya program kita ke ataupun kita punya kerja-kerja pemasangan kita buat tu betul atau tidak. Okey. Jadi untuk kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu PLC Panasonic. Saya rasa kamu pernah lihat untuk senior kamu dulu pernah buat pemasangan dan kamu pun pernah cuba buat pendawaian ke atas PLC Omron kan. Tapi untuk kali ini saya akan mempelbagaikan PLC yang kita akan guna pakai, iaitu menggunakan PLC Panasonic. Okey. Jadi untuk sebelum kita nak buat pemasangan tu, ini adalah merupakan peralatan yang kita akan guna untuk kita buat pendawaian. Walaupun ia merupakan amali,
Tetapi tapi saya buat penerangan ke atas membuat sedikit video. Bagus juga bila saya buat video ni supaya bila contoh bila kamu balik ke ILP nanti, kalau sesiapa yang dah lupa ataupun yang mungkin tak ingat, tak faham, so kamu boleh rujuk semula kepada video yang saya rekod ni lah. Okay. Jadi untuk antara komponen-komponen yang kita buat, ada di antara sini kamu dah pernah jumpa lah. Contohnya kalau kamu lihat pada yang terminal block connector ni kita dah buat semasa kita buat penawayan relay dan juga sensor. Dan juga yang ni adalah main switch, fuse, menggunakan fuse, main switch yang kita buat penawayan electrical dan juga MCB. Okay, cuma ada 3 komponen, ni pun kamu dah pernah tengok, iaitu DC power supply 24 volt di mana kita akan bagi fix 24 volt DC harus terus kepada PLC. Kemudian ini saya kata tadi, ini lah PLC kita Panasonic, dan kita akan buat penawayan menggunakan kabel Syslink. Kabel Syslink. Apa itu kabel Syslink nanti saya akan masukkan dalam slide yang seterusnya. Okay. Jadi ni saya dah tunjukkan tadi kepada pelajar. Okay, untuk PLC Panasonic kita menggunakan saya terbalik FPX, dia sebenarnya FPX 930R. Kita menggunakan DIN rail power supply sebab power supply ni boleh dilekatkan kepada DIN rail DIN rail yang kalau kamu perasan, kalau kamu ingat yang besi yang kita boleh letakkan kita punya MCB dan juga kita punya main switch ni. Kemudian kita gunakan data I/O, input output Syslink data cable. Kenapa I/O? I/O ni lah stand for input dan output, input output Syslink. Sebab kabel ni dia boleh bertindak sebagai input dan dia boleh bertindak sebagai output yang akan menghantar dan juga menerima isyarat. Baik. Dan kita gunakan MCB 16 ampere. Okay, untuk kedua-dua komponen ni kita gunakan untuk kita protection kepada kita punya supply. Hanya nanti kita punya power supply yang digunakan kepada power supply, DC power supply dan juga PLC menggunakan 240 volt. Jadi saya gunakan kedua-dua komponen ni iaitu main switch dan juga MCB sebagai mengawal arus ataupun voltage yang masuk kepada PLC dan juga DC power supply. Okay, so sebelum kita nak buat penawayan ke atas PLC, so first lagi saya dah cerita sebelum ni untuk slide saya dalam kelas teori. Cuma saya nak refresh semula kepada para pelajar tentang macam mana kita nak buat penawayan ke atas PLC. So kalau pelajar lihat ni wiring PLC menggunakan input NPN. Okey, sebenarnya PLC yang kamu gunakan sama ada Omron ke atau Panasonic ke ataupun Siemens dia boleh bertindak kepada dua keadaan, iaitu di mana dia boleh dilaksanakan penawayan ke atasnya sama ada berbentuk NPN, bukan berbentuk lah, maksudnya buat penyambungan secara NPN ataupun secara PNP. So dia dua lah, NPN dan juga PNP. Nampak? Dah banyak kali saya ulang tentang NPN, apa itu PNP lah, tapi ni saya cerita sekali lagi. So kalau kamu lihat kalau kita nak buat NPN, so kita mesti rujuk kepada COM dia, iaitu di tengah-tengah. Input COM dia berada di tengah-tengah. Input berada di tengah-tengah. So contoh kalau kita ada PLC, ni katakan yang kotak email ni saya gunakan PLC lah. So dalam PLC ada kontak. Untuk PLC Panasonic, dia punya input dia menggunakan kod ataupun coding X2. X lah, bermula daripada X lah. Okay, kalau untuk output dia bermula daripada Y. Kalau Omron kita bermula 000 kan, atau output bermula daripada 100. Kalau untuk Siemens, saya tulis dulu supaya kamu nampak sikit. Saya tulis dulu. Okay, contohnya kalau kita menggunakan PLC Omron, kalau kita gunakan PLC Omron, dia punya
dia punya apa ni, saya dah cerita sebelum ni, sebelum saya ulang balik sekali lah. Dia punya input dia ataupun saya buat IP input okey, bermula daripada kosong kan, kosong. Okey, manakala kalau untuk Omron Omron input dia bermula daripada kosong. Okey, kalau output dia bermula daripada satu lah kan, guna satu, 10 ke ataupun 100 ke kan, dia boleh satu. Okey, kalau kita gunakan Panasonic, kalau saya gunakan Panasonic, panah lah, sebab panah maksudnya Panasonic lah, panah Okey, Panasonic input dia kod daripada X. Okey, X0 ke, X1 ke, X2 ke, sampai lah X berapa lah, bergantung kepada dia punya berapa port dia. Kemudian output dia bermula daripada Y0. Y, dia Y, X dengan Y. Kalau Panasonic lah. Kalau untuk Siemens, Siemens punya, dia bermula daripada I input lah, I stand for input lah, I 0, I1, I2, I3, I4, I5, okey. Tapi kalau untuk output dia bukan patutnya O kan, tapi dia bukan O, dia pakai Q0, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Kenapa dia pakai Q? Sebab kalau kita pakai, kalau saya buat sini O, takut O dengan kosong kamu keliru kan, dia keliru. Jadi kita mungkin sebab tu dia gunakan Q. Okey, dia adalah kita punya PLC yang ada dekat bengkel lah. So saya cerita tentang apa yang ada dekat bengkel kita. Okey, jadi saya nak kamu faham dia coding ataupun kod pada input dan juga output pada PLC. Okey, berbalik pada kita punya slide saya tadi. Okey, saya sharekan semula. Okey. So kalau kamu lihat sebab kita masukkan input, maka input antara komponen yang kita gunakan untuk input adalah seperti proximity sensor, limit switch, button switch, apa lagi, mic atau apa lagi lah, apa yang berkaitan dengan input, keyboard ke apa-apa semua tu adalah merupakan komponen untuk input. Jadi untuk input NPN, so NPN ni kita kena tengok COM dia di tengah-tengah, COM dia. So COM dia adalah P, positif COM positif. Jadi COM ni mesti positif. Okey, jadi kalau awak lihat, contoh kalau kita punya PLC nanti, kalau awak lihat nanti kita akan dia ada input dan juga COM. Setiap port akan ada COM. Okey, COM. Jadi kalau X0 ada COM dia, S1 ada COM dia, S2 ada COM dia. Tapi bukannya COM tu setiap satu port ada COM. Tapi COM tu nanti dia akan dalam litar PLC dia akan combinekan lah, mengikut kepada pada kita punya PLC nanti saya tunjuk kepada pelajar sekalian. Okey. Jadi untuk kalau lihat sini COM dia kena sambung kepada 24 volt. Sebab kita COM ni P positif P positif adalah COM. Jadi sambung kepada 24 volt. Jadi bila dah sambung 24 volt, so yang button switch ni kita sambung kepada PLC ni, kita sambung kepada 0 volt ataupun negatif lah. Okey. Kalau tengok, lihat pula kepada output NPN pula. So output dia mesti ambil daripada COM dia, ambil daripada yang depan tadi. Kalau input ambil tengah-tengah, kalau output ambil yang depan tadi. So NPN, N adalah negatif, sebab tu COM ni akan sambung kepada negatif. Ni COM dia akan sambung kepada negatif. Ini output kan. Bila output, contoh saya gunakan Y dia dah merupakan output dan dia sambung kepada lampu lah. Tak kira motor ke, lampu ke, apa lagi, actuator ke, solenoid ke, valve ke, semua tu adalah merupakan actuator ataupun output lah punya komponen. Okey, jadi dia akan sambung kepada Y. Okey, apabila kita sambung kepada NPN pula, jadi COM ni akan sambung kepada negatif lah, sebab N ada negatif. N negatif sambung kepada COM. Jadi sambung kepada COM 0 volt. Bila dah sambung pada 0 volt, jadi yang satu lagi akan sambung 24 volt. Dia mesti salah satu mesti 24, satu lagi ada 0 volt. Kalau satu tempat dah 0 volt, satu tempat lagi akan jadi 24 volt. Gitulah. Dia tak boleh dua-dua positif, tak boleh dua-dua negatif. Okey. Ini NPN Kemudian kita masuk pada tengok pada PNP.
Okey, PNP. Jadi untuk lab kita ni, kita akan gunakan PNP punya sambungan. Kenapa saya gunakan PNP punya sambungan? Sebab kebanyakan ataupun boleh dikatakan semua sensor-sensor yang kita guna dekat MPS, Modular Production System kita, iaitu pada mesin sorting, kita menggunakan sensor jenis PNP. Jadi bila pakai sensor PNP, maka kita kena buat penyambungan secara PNP. Kalau kita gunakan proximity sensor jenis NPN, maka kita kena buat penyambungan secara NPN. Macam tu. Jadi kalau orang kata tang bila kita nak buat pemasangan secara PNP atau NPN, bergantung kepada kita punya komponen yang kita pakai lah. Kalau kata kita punya komponen tu tak ada NPN atau PNP punya sensor ke, kita pakai limit switch ke ataupun apa-apa ataupun komponen yang tidak menggunakan NPN ataupun PNP punya sambungan, maka boleh pakai apa-apa. Contohnya kalau kita pakai input NPN, so output kena pakai NPN lah. Kalau kita masuk output sebagai PNP, maka output pun kita pakai PNP. Macam tu. Okay, jadi untuk pemasangan untuk kita punya amali, kita akan gunakan penyambungan secara PNP. Okay, kita tengok pada input kepada PNP. So PNP, saya beritahu awak, kalau input ambil COM tengah-tengah, kalau output ambil COM depan. Okay, so PNP N adalah negatif kan. So bila N negatif, maka kalau kita buat penyambungan secara PNP, COM mesti sambung kepada negatif ataupun 0 volt lah. So bila dah sambung COM pada 0 volt, maka yang satu lagi kaki akan pakai kepada 24 volt. Jadi contoh ni adalah saya gunakan button switch kan. Tapi kalau dekat mesin MPS, kita akan gunakan sensor lah. So sensor ni satu kaki akan masuk kepada positif dan satu kaki lagi akan masuk kepada X lah. X. Maksud X akan sambung kepada sensor. Maksud iaitu kabel warna hitam lah. Hitam. Okay. Jadi kalau kita gunakan input PNP. Kemudian kalau kita tengok pada output PNP pula, output kita ambil daripada COM di hadapan. So hadapan adalah P so positif. So bila positif, Y ni akan sambung pada lampu akan sambung kepada 0 volt. Kenapa 0 volt? Sebab COM dia adalah positif. Bila COM positif, maka dia terbalik. Jadi kalau kita buat penyambungan PNP, input dia COM dia adalah negatif, output dia COM dia adalah positif. Gitu. Okay, nanti kita tengok pada kita punya penyambungan Okay, kita faham konsep ni. Kalau tak faham ni, kamu susah kamu nak buat penyambungan nanti. Atau bila kamu tersalah, setakat ni ada pelajar juga yang ikut pengalaman saya, ada juga pelajar yang tersalah pasang. Tapi setakat ni tidak belum lagi rosak kita punya PLC lah. Sebab biasanya saya sebelum kita nak onkan PLC tu, pelajar akan rujuk pada pengajar dulu atau saya dulu, saya tengok dulu kalau betul, baru kita akan onkan supply. Jadi nanti kalau kamu balik ke ILP nanti, bila kamu buat kerja-kerja, tak kira lah kamu buat pemasangan apa-apa wiring pun sekalipun, bukan saya tak percaya kepada kamu, tetapi untuk orang kata tu untuk memastikan ataupun untuk double confirm bahawasanya penyambungan yang kamu buat tu betul, ataupun tidak ada short ke ataupun tidak ada longgar ke kan. So kalau confirm, kita boleh on. Maksudnya kalau ada masalah, kita kena betulkan dulu, baru kita boleh onkan semula. Okay, so kita tengok kepada kita kenal sikit tentang PLC Panasonic ni. Jadi untuk kat lab tu kita ada lebih kurang ada 7 PLC Panasonic. Sebab tu nanti bila kamu buat kerja-kerja amali nanti, kita akan buat secara berkumpulan. Mungkin biasa saya akan bagi pelajar untuk satu kumpulan 2 orang lah. Atau 2 orang. Jadi kamu akan buat pendapatan ni bersama-sama. Dan biasanya saya akan buat penilaian sekali lah. Dan kita akan uji test sama ada okey ataupun tidak. Okay. So untuk PLC Panasonic FPX C30R, C30R ni adalah model dia. Okay. Dia mempunyai 30 I/O. Bila saya sebut 30 I/O, maksudnya dia ada input, dia ada output. Bukannya 30 input campur output ada 30 so 60, bukan, tidak. Maksudnya campur I/O, input dengan output, campur dua-dua akan ada 30 port terminal lah I/O dia. Okay, kenapa C30? Sebab tu C30 ni merujuk kepada dia punya port dia lah. Kalau kita satu lagi C60R. C60R maksudnya dia ada 60 port lah, 60 port. Maksudnya dia lebih besar lagi lah dia punya PLC. Okay.
So kalau kamu lihat sini dan ranjang yang saya bagi ni dia ada input dan dia output So dia yang bawah ni adalah kawasan untuk output iaitu bermula pada huruf Y dan kawasan input bermula daripada huruf X. Okay, X dengan Y lah. Okay, kemudian untuk digital relay input sebab Panasonic FPX T30RI yang kita ada dekat bengkel ni dia ada merupakan PLC jenis relay. Sebab tu kalau nanti bila kita buat pemasangan nanti bila kita buat pengujian, bila kita kesan sensor ke ataupun ada nak gerakkan motor ke atau lampu ke, awak boleh dengarlah dia punya klik delay dia. Klak. Begitulah dia kurangnya. So dia ada bunyi. Kalau transistor dia biasanya tak bunyi lah. Okey, kemudian input dia ada 16. Dia ada 16 input, iaitu daripada X0 sampailah XF. X0, X0, kalau awak bilang X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. So ada 10. 9, X9 kan? Kemudian dia XA, XB, XC, XD, XE dan juga XF. So dia ada 16 terminal input dia. Dan dia ada 14 input, dia 14 ada I.O. untuk output. Okay, bermula pada Y0 sampailah YD. Sebab tu dia YE, YF dia tak ada. So dia ada sampai YD saja. Sebab tu dia ada 14. Jadi kalau kita campurkan 16 campur 14, dia akan dapat 30 I.O. lah, terminal lah. Sebab tu dia panggil 30 I.O. Okay, jadi PLC yang kita gunakan ni, dia boleh memberikan supply sebanyak 4.7 milliampere. 4.7 milliampere. Dia boleh supply. Sebab tu nanti kalau awak lihat kenapa saya gunakan DC power supply. Sebab kalau kita nak gunakan PLC jenis ni untuk kita bagi supply untuk onkan lampu ke, untuk onkan motor ke. Biasa kalau lampu boleh lagi. Tapi kalau katakan kita banyak lampu kita pakai dan kita gunakan motor, dia punya power tak cukup. Jadi sebab tu kita gunakan tambahan DC power supply 24 volt untuk kita generate atau kita onkan device yang lain contoh lampu ataupun motor. Okay, output current dia 2 ampere saja, tak besar. Okay, dan input dia voltage dia 240 volt AC, masuk 240 volt dan keluar dia 24 volt DC. Kenapa saya beritahu ni? Sebab ada setengah-setengah PLC dia output dia boleh AC ataupun arus ulang alik. Tapi untuk Panasonic ni dia punya voltage output dia 24 volt. 24 volt DC. Okey, selanjutnya kita lihat kepada kabel yang kita akan gunakan, iaitu I.O. atau input output SysLink data cable. Kalau untuk kita punya lab ni kita akan gunakan kabel ni lah. Tapi kalau sebenarnya kalau kita buat wiring yang sebenar-benarnya saya tak gunakan kabel ni. Sebab kita guna kabel ni sebab kalau awak lihat kepala tu nampak dia ada ujung satu, ada konektor, yang satu lagi yang sambungan dia tidak ada konektor, dia ada wire saja. Okey, jadi wire yang awak tengok yang berserabai ni, yang berselirat ni, wire-wire ni saya dah buang jaket dia, di mana wire ni kita akan pasang pada PLC. Port PLC lah, I.O. Pada port I.O. dia. Manakala yang untuk yang ada konektor ni kita akan sambungkan kepada MPS pada terminal terminal block pada MPS. Dekat MPS pun dia ada terminal block juga. Kita letak situ. Okey. Jadi untuk I.O. ada sistem data kabel ni ada 25 kabel saja dalam tu. Okey, dia ada 25 kabel wire dan tak semua wire kita akan guna. Sebab untuk MPS kita ada 8 kita akan gunakan 8 input dan kita akan gunakan 8 output. Untuk input tu dia ada 8, lebih kurang ada 8 sensor yang kita akan pakai dekat atas kita punya PLC tersebut. Kat atas kita punya basic sorting tu. Sebab tu itu 8. Walaupun dia ada sampai 16 port tapi kita just guna 8 saja. Begitu juga untuk output, dia ada 14 terminal output, tetapi yang kita pakai adalah hanya 8 saja. Itu pun 8 pun tak semua. Kita gunakan 4 saja. Cuma sambungan kabel kita akan buat 8 kabel lah untuk sebagai spare atau sebagai untuk sekiranya masalah tambahan output lagi kita boleh gunakan kabel yang kita tak pakai lah. Okey, ini adalah I.O. system kabel. Dan okey, ini adalah kedudukan. Sebab ini nanti saya akan bagi kepada kamu. Kalau kamu lihat contoh I.O. kabel yang saya bagi ni Pak, dia ada 25 wire dan setiap wire ni dia ada beza-beza warna lah.
Dia ada warna orange, ada warna purple, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna pink pun ada. Okey, merah ada, hitam ada, semua ada. Okey, tetapi ada juga warna hitam, ada warna putih, tapi ada juga yang berbelang, berbelang-belang. Jadi sebab tu kalau awak lihat sambungan ataupun apa color yang saya paparkan kepada slide ni, dia ada grey black. Grey black ni maksudnya huruf dia ada kabel warna kelabu grey tapi dia ada berbelang hitam. Kalau macam red black ni maksudnya red tu dia warna merah tapi dia ada berbelang hitam. White black maksudnya white tu dia ada berbelang hitam putih berbelang hitam macam tu. Brown coklat berbelang hitam macam tu dan seterusnya. Okey. Jadi ni tak apa, sebaik kalau ikut ni sebenarnya warna ni bukan warna standard. Maknanya bukan contoh saya kata okey S0 maksudnya sambungan S0 ni, sambungan pada PLC ni S0 ni kita sambungkan kepada wire grey black. Bukan ini memang ini adalah sambungan yang telah saya tetapkan kerana sebabnya kalau awak lihat kita punya kabel ni yang bersedia ni sebenarnya kabel ni sebenarnya dia satu dia ada termination, maksud saya dia ada sambungan connector, satu lagi tidak ada termination, dia tak ada terminate, dia tak ada sambungan sebab dia akan sambung kepada PLC. Jadi untuk sambungan yang ni sebab ini saya beli memang dah siap macam ni sebab kat kedai dia dah buat siap, dia dah solder. Dan nanti dia solder dan setiap pin ni dia ada 25 pin connector dan setiap pin tu dia ada dia dah ada sambungan pada wire-wire je lah. Jadi saya dah ambil multimeter, saya dah check daripada pin 1 sampai pin 25 tu apa kaki-kaki dia. Kan, apa kaki-kaki dia. So tapi kalau kamu buat sendiri dan semestinya wire ni yang warna yang kamu pakai. Wire ni warna ni adalah warna yang kita dah solder pada kita punya pin pada konektor sisling cable tadi tu. Okey, ni S0. Ini untuk input untuk input PLC kita sambung pada ada 8 wire ni S0 sampai S7. Okey. Kemudian untuk output pula Y0 sampai Y7. Inilah warna-warna je, white untuk Y0, brown sambung pada Y1, green sambung pada Y2, yellow sambung pada Y3, macam tu lah. Okay, ni cara kadang-kadangnya. Nanti kalau kamu lupa, kamu kena salin dulu. Okay, kena salin. Nanti bila kamu buat pemasangan nanti, boleh rujuk kepada nota yang kamu dah saya bagi pada dalam video ni lah. Kemudian ada tambahan lagi pula daripada, sebab tadi kalau perasan, input dia pakai 8 kabel. Output pakai 8 kabel. So ada 16 kabel. Kita 25 kabel kan. So ada lebih kurang dalam 9 kabel yang tak digunakan. So 9 kabel lagi tu 5 kabel ni digunakan pakai untuk supply. Iaitu black, orange black. Orange black maksudnya orange berbelang hitam. Purple white, maksudnya purple berbelang putih. Purple dan juga orange ni akan sambung pada 0 volt. Yang black, orange sambung pada 24 volt. Itu pada mana? Jadi sambung kepada mana? Yang disambung kepada kita punya DC power supply. DC power supply. Jadi kalau lihat 1, 2, 3, 4, 5 ni ada 5 kabel campur dengan 16, 21 kabel. So ada lebih kurang 4 kabel pakai. So sebagai standby ataupun sebagai spare lah. Sebab kita pakai cuma ada 21 IO saja, kabel saja. Yang lain tu tak guna dan kita standby je lah. Okey, jadi ni kaedah cara-cara kita buat pemasangan kepada kita punya PLC. So step pertama ni kalau awak lihat, ini mula kita sambung buat penyambungan kepada input. Kita akan buat penyambungan pada input pada PLC. Okey, iaitu bermula daripada terminal X0 sampailah pada terminal X7. Sambungkan kabel sisling. Kalau awak lihat tadi kan, tengok kalau awak lihat dapat X0 ni, kalau X0 ni warna apa? Warna kelabu warna kelabu. So kalau awak lihat rujuk kepada saya punya susunan kabel ni apa? Grey black, apa? Grey black. Bila grey black maksudnya kelabu sambung pada S0. Red hitam, red berbelang hitam sambung kepada X1. Merah dia. Yang S2 white ataupun white black. So kalau terujuk kepada kita punya pasangan ni nampak. X1 merah apa? X2 hitam. X3 orange nampak? Orange hitam. So sebab saya dah maksudnya kita buat penyambungan sisling kabel tu ikut pada warna yang telah saya tetapkan. Okey, nampak? Pasang ikut kedudukan seperti dalam jadual. Kita buat penyambungan sampai dari S0 sampai lah X7. Ini step pertama. Dan bila dah siap buat penyambungan,
kita akan buat penjambungan kepada output pula, iaitu pada Y0 sampailah Y7. Y0 sampai Y7. Jadi kalau lihat pakai warna putih. Warna putih, coklat. Y1 coklat, Y2 hijau kan. Y1 putih, Y2 coklat, Y3 hijau. Nampak? Y3. Okey. Y2. Y0 putih, Y1 coklat, Y2 hijau. Nampak? Sampailah pada Y7. Okey, so kalau kamu lihat di sini, pasal kat sini, setiap terminal I/O pada kita punya PLC ni dapat dia ada indikator ataupun kod-kod yang telah di print sekali bersama-sama kita punya PLC. So kamu lihat sini 0 volt, dapat ni 0 volt. 0 volt ni dia juga dia ada 24 volt. Okey. Macam saya tadi nampak. Jadi kan ada 24 volt, ada 0 volt kan. Okey, jadi warna-warna ni akan sambung kepada kita punya 0 volt dengan 24 volt. Tapi saya tak pakai yang ini, output ni. Sebab saya pakai, kenapa saya tak pakai? Sebab saya dah beritahu tadi, untuk PLC Panasonic ni dia cuma boleh sampaikan output sebanyak 2.4 miliampere. So tak besar. So kalau kita nak onkan lampu boleh hidup lah. Contoh kita pakai tower lamp yang dekat lab tu, boleh hidup. Tetapi kalau nak gerakkan motor dia berat ataupun dia mungkin tak mampu nak supply. Sebab arus yang keluar daripada output ni dia pakai 2.4 miliampere saja, tak besar. Sebab tu saya akan gunakan DC power supply. Sebab DC power supply yang saya tunjukkan tadi tu, DC power supply 24 volt tu, dia maksimum boleh sampai 4 ampere. So 4 ampere besar lah, 4 ampere. Bukan mili 4 ampere, so besar. So untuk onkan motor ke, sama ada DC ataupun AC, DC motor ke, dia boleh gerakkan. Okay. Dan kalau awak lihat sini Pak, ini adalah terminal untuk output dan setiap terminal ni dapat dia ada Y0 sampai lah YD Pak, YD. Y0, Y1, Y2, Y3 bawah ni Y4 atas, Y5 bawah, Y6 bawah, Y7 atas, dapat. So kita buat penjambungan ikut mana yang dia tanda lah. Kalau dia kata Y7 ni belah atas, Y7 sambung belah atas lah. Kalau kata Y6 ni belah bawah, sambung belah bawah. Ikut pada indikator yang dah ada pada kita punya pada PLC kita ni. Dan kalau lihat dapat dia ada C Pak, dia ada C0, C1, C2, nampak tak? C3, C4. Okay, ni C apa? C adalah common. Tadi nampak kalau saya dah terangkan tadi dapat setiap pin I/O kita ni dia akan ada common dia. Contoh kalau Y0 ni, dia punya common dia adalah C0 ni. Kan? Kalau untuk Y1 common dia adalah C1. Y2, Y3, Y4 dan juga Y5. Dia punya common je adalah pada C2. C2. Kalau Y6, Y7, Y8 dan Y9, dia punya common adalah C3. C3. Untuk YA, YB, YC dan juga YD, dia akan sambung pada C4. So dia adalah common dia. Kalau untuk input pula, kalau dia dapat input dia dapat Y0, S0, S1, S2, S3 kan. Dapat ada COM atas dan COM bawah. Jadi COM atas ni, COM yang belah atas COM tadi dia akan sambung untuk X0 sampailah XE ni. Kalau yang COM bawah ni dia X1 sampailah XF. Jadi setiap port ni dia akan gunakan komponen sama. Komponen sama. Okey. Okay, setelah kamu siap sambungkan kepada wire pada Y0 sampai Y7, maka kita akan buat step yang ketiga. Okay, step 3 ni kita akan sambung kepada common dia pula. Common. Seperti ni nampak. Ni untuk input. Okay, input dia ada dua COM port iaitu belah atas dan juga belah bawah. Seperti yang saya terangkan tadi, COM atas ni digunakan untuk S0, S2, S3, S4 kan. Okay. Yang untuk S0, S1, S3, S5 dan seterusnya dia akan ambil pada bawah. Okey, memandangkan kita akan buat penyambungan jenis PNP. PNP. So PNP, kalau awak tengok PNP and negatif. So common dia mesti pada negatif. Okey, sebab tu nanti kalau awak lihat COM ni saya shortkan antara COM atas ke bawah. Yang saya tarik satu kabel, tak kira ada belah atas ke atau bawah, akan sambung kepada negatif. Tengok rujuk pada gambar rajah di sebelah ni nampak. Rujuk sebelah nampak. Contohnya ini gambar kecil sikit.
Kalau lihat ni gambar COM ni saya dah shortkan dan saya ambil kabel warna hitam, saya tarik satu COM ni, saya kira COM atas COM bawah ni akan sambung kepada power supply pada terminal negatif. Sebab apa? PNP, N negatif. Okay, so input dia sambung pada negatif. Okay. Yang seterusnya kita akan sambungkan untuk COM pada output pula. Tadi pada input, ni output pula. Okay. So kalau lihat C0 ni, saya shortkan C1, shortkan pada C2, sambung pada C3 atas ni, C3 atas dan sambung pada C4. C0 sambung C1 saya shortkan, ambil jumper wire ataupun kabel, shortkan C0, sambung pada C1, sambung pada C2 dan sambung pada C3 dan seterusnya C4 dah. Mana-mana COM punya port kita akan shortkan. Dan saya ambil satu kabel, saya akan sambung kepada positif. Kenapa positif? Sebab PNP, positif, COM dia adalah positif. COM ni untuk output adalah positif. Rujuk pada gambar raja yang saya paparkan di sebelah ni lah. Nampak ni kan? Dia dah shortkan, dapat saya ambil satu port saja. Tak kira awak ambil pada C0 boleh, C4 di ujung pun boleh, ambil C1 pun boleh, tak kisah. Mana-mana. Sebab dia dah short kan. Tarik satu kabel, sambungkan kepada positif. Sebab dia PNP, P dia positif. COM dia positif. Jadi maknanya nanti bila COM adalah positif, so output yang terhasil daripada Y0 sampai YD nanti dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif. Dia akan sambung. Pada kita punya motor ke, apa lampu ke, macam itulah. Okey, seterusnya step yang kelima, kita akan buat pemasangan ke atas power supply. Untuk kita bagi bekalan kuasa kepada kita punya PLC dan juga kita punya power supply DC power supply. Sebab kalau lihat gambar raja yang saya tunjukkan ni apa? Pada input ni, input dapat dia ada live, dia ada neutral, dia ada earth. Okay, ini hitam sikit live ni tetap sebab ni bekas PLC yang rosak. Saya dah repair. Yang sesi lepas dia termeletup sebab pajar-pajar dia tershort. Okay, jadi saya dah betulkan. So tapi kesan ni ada lagi lah. So live ni yang hitam ni, so neutral sebelah dia, nampak? Dan juga dia punya earth dia yang belakang ni, nampak ada simbol earth ni. Earth. Okay. So kita tak terus direct. Okay, boleh ambil soket, sambung terus direct, boleh. Tapi saya gunakan, sebelum masuk pada supply, kita gunakan incoming ni kita ambil daripada main switch. Ini contoh saya ambil live neutral ni warna kuning, saya warna untuk neutral, merah untuk live. Okay. Kemudian untuk earth pula saya sambung kepada terminal block ni. Sebab saya tak ada switch untuk 3 pole, sebab dia pakai 2 pole saja. Kalau 3 pole boleh sambung kepada earth lah. Tapi sebabkan saya tak ada, saya terus sambung kepada terminal block dulu lah. So yang masuk sini. Okay. Dan yang gambar yang kedua ni pula, gambar pertama ni neutral dengan live. Gambar kedua adalah untuk earth. Gambar ketiga ni apa? Gambar ketiga ni pula kalau lihat apa? Keluar yang atas ni, tadi yang nombor satu ni yang masuk, yang atas tu, belah atas tu live sambung pada live. Saya sambung kepada atas MCB. Atas MCB. Yang manakala untuk neutral pula saya akan sambung kepada PLC dan juga pada DC power supply. Kita tengok DC power supply. Contoh macam ni lah. Okay. Tadi kalau daripada yang earth tadi ni, earth daripada terminal block ni, saya sambung kepada mana? Sambung kepada PLC, earth dan sambung kepada DC power supply. Okay. Manakala untuk live yang keluar pada MCB ni, live dan neutral ni yang sambung kepada main switch ni, saya sambung kepada PLC dan juga DC power supply. Maksud saya tak buat terus lah. Kita akan sambung daripada main switch, sambung keluar pergi pada MCB dan baru kita pergi kepada kita punya kita punya PLC dan juga kita punya DC power supply. Kalau awak ingat penyambungan ni lebih kurang macam kita buat penyambungan elektrik macam yang awak buat dulu masa sesi yang lepas dulu. Awak buat penyambungan elektrik atas board papan yang kita dah buat tu dan kamu dah buat pada wiring bay, konsep dia sambung macam tu. Jadi kita tak terus direct kepada device, kita sambung pada main switch, sambung pada MCB, baru kita keluar pada kita punya PLC lah ataupun pada device. Cuma saya tak pakai RCCB lah. Sebab saya nak jimatkan kos, bukan jimat kos, maksud kita cuba yang MCB pun sudah cukup. Sebab dia bukan yang power sangat pun. Okay.
Dan yang ke-8, yang terakhir sekali, yang terakhir, kalau awak lihat sini, kita akan sambungkan untuk power supply. Okey, kalau awak lihat tadi, jadual tadi, sekejap. Anak saya sekejap. So kalau awak lihat tadi, jadual tadi, okey. Okey, ni jadualnya. Okey. Kita ada 24 volt, kita ada 0 volt. Okey. So 24 volt ni wire yang pada sistem kabel warna hitam dan orange black, maksudnya orange berbelang hitam, kita akan sambung pada positif 24 volt. Manakala yang 0 volt kita akan sambung pada wire sisling pada purple white, purple berbelang putih. Purple saja tak ada belang, dan orange kita akan sambungkan pada negatif atau 0 volt. Sini. Okey. So sepatutnya kalau lihat kita boleh sambung terus kepada kita punya PLC, tapi saya dah betul tadi PLC kita dia punya output dia tak besar, 4.7 mA saja, berbanding kita pakai display supply dia pakai 4 ampere sebesar. So kita pakai yang sambung sini lah. So yang wire tadi sambung pada positif, dua wire tadi iaitu wire hitam dan wire orange campur hitam. Manakala yang untuk negatif kita sambung kepada wire purple dan orange. Purple dan orange ni Pak. Orange ni. Sambung pada negatif lah. Ada buat pun. Okey. So bila dah siap ni kita akan sambungkan kepada kita punya MPS lah. Sebab kalau awak lihat kita punya kabel kita pakai tadi. Okey. Yang wire hujung ni yang termination ni kita dah sambung kepada PLC. So yang hujung ni ada konektor ni akan sambung kepada MPS kita. Sebab MPS kita ni dia punya terminal block tu dia ada sekali dengan dia punya konektor. So nanti sensor-sensor yang kita atas kita punya MPS nanti pun awak kena buat wiring juga. Wiring kepada terminal block. Itu insya-Allah nanti sesi lain nanti saya akan tunjukkan lah. Kaedah penyambungan menggunakan kaedah penyambungan kepada MPS kita. Sensor jadi bila awak dah baraikan MPS nanti, bila awak sambung pasang semula dan kita akan buat penyambungan electrical dan kita kena buat calibration lah ke atas kita punya komponen-komponen yang terdapat pada kita punya MPS. Okey, so sampai yang sini saja. Sebab saya tak ada gambar yang untuk yang dah siap keseluruhannya. Okey, jadi untuk penyambungan ni, untuk wiring ni setakat ni saja. Okey, jadi bila kita dah siap nak uji dia, kita akan sambung pada MPS lah, kita test pada MPS untuk membuat pengujian lah. Tapi saya dah test ni penyambungan saya memang okey, saya dah buat semuanya. Cuba dekat lab nanti kalau awak buat penyambungan wiring, bukan buat macam ni sambungan sama, cuma saya dah buat macam jig lah, supaya lebih mudah untuk kamu buat wiring. Macam kalau kamu buat macam selepas kamu buat penyambungan electrical atas papan kan, tapi saya tak buat pakai papan. Saya gunakan ada akrilik, kita gunakan profile, aluminum profile. So kamu akan sambung pada situ. Okay. So nanti untuk sebelum saya nak uji, biasanya kalau sebelum kita nak buat untuk onkan supply pada kita punya wiring yang kita buat ni, saya akan uji dulu sama ada positif dengan negatif, ada short atau tidak, sama ada live neutral ada short atau tidak. Kalau ada short, kita kena check dulu okey tak okey. Kalau dah okey, tak ada apa-apa yang ada short, penyambungan semua ketat, okey, barulah kita boleh onkan kita punya DC AC volt lah, 240 volt. Dan kita tengok. Okey. Itu saja penerangan saya tentang kita punya penyambungan ke atas PLC Panasonic FPS C30R ni. Dan apa yang saya minta kamu buat, ada sedikit tugasan. Jadi mana pelajar-pelajar perlu salin semula kita yang sebagi ni. Warna kod kabel C-Sling ni yang untuk input, untuk output dan juga untuk supply ni. Saya nak kamu salin dan hantar semula dalam Google Classroom lah. Nanti saya akan bagi soalan kat situ. Saya nak kamu hantar pada Google Classroom. Siapa-siapa yang dah hantar, saya akan ambil untuk kedatangan, saya akan ambil pada siapa yang hantar. Yang tak hantar tu saya kira tak adil lah, walaupun kamu dah tengok video. Tapi kalau kamu tak buat, saya tak kira kamu tak adil. Simple saja. Saya nak kamu buat salin semula kod warna ni, input, output dan juga ke supply. Dan kamu bawa nanti balik ni kepada bila kamu dah balik ke IP nanti.
Okay. Terima kasih daripada saya atas kerjasama kamu yang untuk sama-sama dapat melihat video yang saya bagi ni. Dan insyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, terima kasih.